وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وقع القول وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون
ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلك لآيات لقوم ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سلك على طريقه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وأخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد. Kasihi tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jawatan kuasa muslimin dan muslimat, sidang jemaah subuh, rakan-rakan dan sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkati insya-Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kita dapat hadir pada pagi ini. Kita dah habis dah kitab Tafsir Ar-Rahman itu. Pagi ni anda maklum pada Fadil Ustaz Rashid 2 hari lepas kot. Anda cadang anda nak buka kitab Tafsir Ayat Ahkam yang dikarang atau ditulis oleh Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof. Tok Guru anak lah ni. Ngaji tafsir dengan dia. Kebetulan malam pergi kedai kitab tu, jumpa kitab ni. Dia banyak buku dia karang. Antaranya
tafsir ayat ahkam. Jadi tak tahulah, bila anda baca ni tengok menarik pasal dia. Bahasa dia bahasa kita lah, bukan bahasa terjemahan, bukan bahasa Indonesia. Bahasanya mudah, bahasa akademik dan juga mudah dipaham. Kalau setuju, kita tengok dulu. Kalau tuan-tuan pihak masjid setuju, kita teruskan kitab ni lah. Dia masih lagi perbincangan hampir sama dengan kaedah perbincangan kitab atau yang kita baca sebelum ni. Dia akan pilih ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia akan tafsir lah, kaitan dia punya kupasan dia tu ada dicampur, maknanya bahasa daripada pandangan para ulama dulu serta pandangan-pandangan baru. Dia agak sesuai dengan kita pada hari ini. Kitab yang pertama baru harga dalam RM35 ya. RM35. Jadi pagi ni anda nak masuk tu, kalau pihak masjid setuju, kita boleh teruskan. Kalau tak setuju pun, kita bincang semula. Nama kitab ni ialah Tafsir Ayat Ahkam, iaitu huraian hukum-hukum dalam Al-Quran. Tafsir Ayat Ahkam ni banyak tuan-tuan yang ditulis oleh para ulama. Ada yang dia ada beberapa kaedah. Kalau tafsir Ayat Ahkam ni ada kalanya ulama tu dia mentafsir Al-Quran, bila bertemu dengan ayat-ayat ahkam, dia akan tafsirlah hukum ahkam berkaitan dengan solat, puasa apa semua. Kemudian ada yang dia hanya pilih ayat-ayat berkaitan dengan hukum, lalu dijadikan kitab khusus. Dia tinggal ayat yang tidak ada berkaitan dengan hukum tu, kisah apa semua dia tak bincang. Dia pilih berkaitan dengan hukum. Dan ada yang mengarang kitab tafsir ayat ahkam ni, dia berdasarkan tajuk dalam kitab fiqh. Maknanya dia akan mula daripada topik kitab fiqh tu, kemudian dia akan kumpulkan ayat-ayat berkaitan dengan tajuk itu sampai habis lah. Itu sedikit makluman ringkas yang mudah untuk kita faham. Dia ada hadis ahkam, hadis yang membincangkan tentang hukum-hukum sahaja. Macam Bulughul Maram dan kitab apa lagi. Maknanya kita baca hadis tentang hukum. Menarik kitab ni, dia akan pilih ayat Quran, kemudian dia akan fokus kepada hukum dari sudut mazhab Syafi'i. Dan tafsir ayat ahkam seperti Al-Jassas apa semua tu di mazhab Hanafi. Jadi agak kurang sesuai dengan kita. Lain daripada pelajar-pelajar yang duk mengaji tu kan. Anda baca sikit muqaddimah pengantar kitab ni. Kita nak tengok dia punya gambaran apa yang dia sebut dalam kitab ni. Anda baca ya tuan-tuan. Kita tengok pengantar pengarang. Kita tengok juga apa dia punya idea dia. Kata pengarang, penulisan dan huraian terhadap ayat-ayat ahkam bukanlah suatu perkara yang baru. Ramai ulama terdahulu telah melakukannya. Di antara mereka yang paling awal menulis ialah Abu Hasan Ali bin Hujr, wafat pada tahun 244 Hijrah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Ahkam Al-Misri, wafat 268 Hijrah. Al-Qadhi Ismail bin Isa Al-Jahdami, wafat 284 Hijrah. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi, wafat 321 Hijrah dan lain-lain. Namun kitab yang agak ketara sebar ialah kitab ayat ahkam yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Jassas Al-Hanafi, yang wafat pada tahun 370 Hijrah, oleh Al-Qadhi Ibn Arabi Al-Maliki. Maliki ni mazhab Maliki lah. Wafat 543 Hijrah. Dan oleh Imam Al-Qutubi Al-Maliki 917 Hijrah wafat. Meskipun terdapat penulisan khusus dalam bidang ayat ahkam, namun kita tidak boleh menafikan beberapa kitab tafsir besar juga sebenarnya ada melakukan perbahasan mengenai ayat ahkam. Kita tidak patut lupa menyebutkan bahawa antara kitab itu ialah seperti tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan.
sebut tafsir Tabari tuan-tuan, atau tafsir besar, menjadi rujukan kepada orang dalam bidang tafsir. Dia ada terjemahan dah, terjemahan cetakan Malaysia tak salah nak. Dan Shopee ada juga. Jilid 1 sampai jilid 26. Banyak. Dekat 2,000, harga lebih kurang 2,000. Itu tafsir yang besar. Tafsir Tabari, Jami'ul Bayan, fi ta'wil ayil ahkam. Fi ta'wil ayil Quran. Kemudian tafsir Ibnu Atiyah Al-Andalusi, wafat 542. Tafsir Ibnu Katsir, ini biasa. Ibnu Katsir. Tafsir Abu Hayyan Al-Andalusi. Kitab-kitab ini tidak ketinggalan dari turut membicarakan persoalan hukum di dalam karya pengarangnya. Maknanya, kitab-kitab ini juga ada menyebut tentang hukum-hukum ketika tafsiran ayat Al-Quran. Menjelujuri situasi ini, kita boleh rumuskan bahawa sehingga kini terdapat 3 metod dalam kupasan terhadap ayat ahkam. Pertama, pengarang melakukan kupasan mengenai hukum apabila ada kesesuaian ditemui di mana-mana tempat sewaktu mereka melakukan tafsir terhadap keseluruhan ayat-ayat Al-Quran. Kedua, pengarang mengikuti turutan surah dalam Al-Quran dalam mengenal pasti ayat-ayat hukum yang mahu dihuraikan dan meninggalkan ayat yang dirasakan tidak berkaitan dengan permasalahan hukum. Ketiga, pengarang mengikut turutan bab-bab dalam kitab fiqh. Metod yang pertama dan kedua banyak digunakan, sementara metod yang ketiga hampir tidak ditemui melainkan pada karya Abu Ja'far At-Tahawi, iaitu Ahkamul Quranul Karim. Pengarang kitab ini seorang pengkaji, penyelidik. Dia pernah menjadi dekan Akademik Pengajian Islam tu berapa kali dah. Kemudian dia pernah jadi timbalan NC tak salah nak, Universiti Melaya tu. Dan sekarang dia dah pencen tapi dia ambil lagi, dia minta lagi untuk perkhidmatan dia. Secara umumnya kitab ahkam Al-Quran ini tidak boleh lari daripada perbahasan mengenai mazhab. Ini kerana setiap pengarang yang mengupas ayat-ayat hukum mempunyai latar belakang mazhab masing-masing. Misalnya At-Tahawi mendatangkan perbahasan-perbahasan yang menunjukkan kepada mazhab Hanafi. Begitu pula dengan Ibnul Arabi yang menampakkan persoalan yang berhubungan dengan mazhab Maliki dan lain-lain yang menyokong pandangan mazhab mereka masing-masing. Pada kita, ini merupakan satu kebebasan yang tidak boleh dikongkong jika masing-masing berpijak atas asas dan usul dalam mazhab masing-masing. Mazhab ni sebenarnya tidak ada masalah. Kita nak beramal cuma kena ada ilmu lah. Kalau nak ikut mazhab Maliki pun tak apa. Ada ilmu tentang mazhab. Jadi kita tidak terlalu ta'assub dengan mazhab. Semuanya daripada sumber yang sama. Kita tak payah duk balah isu Syafi'i ke Maliki iaitu buang masa tuan-tuan. Nak beramal dengan Hanafi buatlah. Syafi'i buatlah. Tak ada masalah. Semua daripada Islam. Itu kita punya manhaj kita. Adalah diharapkan buku kecil ini dapat menjelaskan kepada para pembaca aliran pendapat Syafi'i dan tafsir ayat ahkam, iaitu mazhab yang menjadi pegangan masyarakat beragama di Malaysia. Jika ada pendapat dari kalangan mazhab lain, ada juga pendapat mazhab lain, cuma dia kata ia ditonjol adalah dalam konteks perbandingan bagi menunjukkan keluasan yang terdapat di dalam Islam dan bukan bertujuan mematahkan pendapat mana-mana mazhab dalam fiqh Islam. Wallahu a'lam. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara pembantu penyelidik saya, iaitu saudara Muhammad Mukhlis, yang banyak membantu penulis menyiapkan bahan pembincangan dalam buku ini. Beliau turut membantu penulis membuat rujukan dan mencadangkan beberapa penambahbaikan. Tidak ketinggalan terima kasih Pak Humairah Izham yang telah bantu membuat semakan huruf agar terjemahan ayat dalam menepati dan tidak banyak kesilapan yang ketara ditemui pembaca. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka berdua. Kepada para pembaca diucapkan selamat membaca.
Dan semoga bahan ini dapat menjadi bahan bacaan tambahan bagi meningkatkan kefahaman terhadap ayat-ayat hukum. Wassalam, Zulkifli Haji Muhammad Yusuf, Muslim Melaya, 2011. Prof ni anda buat tesis tafsir dengan dia masa mengaji dulu. Masya Allah, seorang yang hebatlah ilmunya, akhlaknya, dan seorang pensyarah yang sangat mengambil berat terhadap pelajar-pelajar dia. Sampai hari ini hubungan masih ada. Mudah-mudahan dapat keberkatan daripada tulisan beliau, insyaAllah. Tajuk yang pertama, tuan-tuan, kita tengok kandungan dulu. Anda sebut sikit ringkas. Nanti tuan-tuan boleh cari kitab lah. Kalau perhati sini, dia ada lebih kurang dalam, dia sampai tafsir surah Al-Hujurat sahaja. Lebih kurang ada 25 tajuk. 25 tajuk. Surah Baqarah dimulai pada surah Baqarah, Ali Imran, surah Nisa, Al-Ma'idah, surah Taubah, An-Nahl, Al-Hajj, An-Nur, surah Luqman, surah Al-Ahzab, surah Yasin, surah Sad, surah Muhammad, dan tafsir surah Al-Hujurat. Kat situ dimulai. Kita ambil tajuk atau bab yang pertama, tafsir surah Baqarah ayat 164. Kita tengok apa yang dikongsikan oleh pengarang kitab kita ni. Ada kitab lah kan? Ada dah? Oh, Masya Allah, cepat eh. Siapa yang ada boleh tengok. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 164. Tajuk dia kebesaran ciptaan Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan pada pertukaran malam dan siang, dan pada kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia. Demikian juga pada air hujan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan daripada langit. Ia hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia biarkan padanya daripada pelbagai jenis binatang. Demikian juga pada peredaran angin dan awan yang tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terapung-apung di antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semuanya itu ada tanda-tanda yang membuktikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya, kebijaksanaannya, dan keluasan rahmatnya untuk kaum yang mahu menggunakan akal fikiran. Itu terjemahannya. Kemudian pengarang memuatkan sebab turun ayat. Menurut rekod Al-Hafiz Abu Bakar Ibnu Mardawi, Ibnu Abbas melaporkan, orang-orang bukan Islam, musyrikin berkata, "Wahai Muhammad, kami mahu kamu berdoa kepada Tuhan kamu supaya ia menjadikan bukit Safa itu emas. Maka kami dapat gunakannya untuk membeli kuda dan senjata untuk berperang bersama-sama kamu." Nabi Muhammad SAW berkata, "Berjanjilah kepada saya, sekiranya saya berdoa kepada Tuhanku supaya menukarkan bukit Safa menjadi emas, kamu akan beriman dengan ajaran yang saya bawa." Mereka berjanji dan Rasulullah SAW pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW lalu berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh menunaikan permintaan mereka. Tetapi sekiranya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabkan mereka dengan siksaan yang amat pedih
yang tidak dikenalkan kepada orang lain selain mereka. Lantas Nabi Muhammad SAW menjawab, "Wahai Tuhanku, biarkanlah permintaan mereka itu dan tinggalkanlah saya bersama kaumku sehingga saya menyeru mereka supaya beriman hari demi hari. Maka turunlah ayat ini." Ini sebab nuzulnya. Dan banyak ayat lain juga yang menyebut tentang antara kedegilan ataupun alasan musyrikin Quraisy untuk tidak menerima dakwah Nabi. Mereka akan minta macam-macam bukti, mukjizat yang pelik-pelik. Walaupun bukti ataupun dalil tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran dakwah Nabi itu, tentang kekuasaan, keesaan Allah Ta'ala tu terang dah, jelas. Sebenarnya dah cukup dah untuk mereka beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Semua alasan. Jadi antara permintaan mereka minta supaya Nabi tukarkan Bukit Safa jadi emas. Boleh. Cumanya, dalam sunnatullah kita baca kisah-kisah umat terdahulu. Kaum Nabi Saleh umpamanya. Dia minta mukjizat. Unta keluar pada bukit, pada batu. Nabi Saleh berdoa keluar sungguh. Tapi apabila mereka tetap kufur, tidak beriman, apa yang berlaku? Allah Ta'ala turunkan azab kepada mereka. Jadi begitulah. Jadi malaikat Jibril beritahu Nabi, kalaulah boleh, kalaulah Allah Ta'ala perkenankan doa atau permintaan mereka, tapi mereka tetap beriman degil, maka akan turun azab yang dahsyat. Jadi Nabi tak nak. Nabi tak nak berlaku kepada umat dia. Nabi kata tak apalah, biar aku seru mereka sampai mereka beriman. Bukti dah ada dah, kalau nak beriman dah cukup dah. Jadi halangan-halangan kedegilan, sombong yang ada dalam diri manusia sebenarnya. Samalah hari ni tuan-tuan. Benda-benda ni jelas, clear. Tapi tak nak terima juga. Bukan sebab tidak cukup syarat, bukan tidak sempurna kebaikan tu. Tapi penyakit yang ada dalam hati manusia yang menyebabkan manusia tidak boleh nak menerima kebaikan. Itu satu musibah. Menurut Atta, apabila diturunkan ayat 163 surah Baqarah, iaitu, dan Tuhan kamu iaitu Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah sebenarnya selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang amat pemurah lagi amat mengasihi. Orang Quraisy berkata, bagaimanakah Tuhan yang satu dapat menguasai seluruh manusia? Lantaran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Dalam surah ayat 163 tu, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Lepas tu barulah inna fi khalqis samawati wal ardh. Bila turun ayat ni menyatakan tentang keesaan Allah Ta'ala. Tuhan tu satu. Ilahu wahid. La ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan ia atau melainkan Allah, melainkan dia yang sifatnya ar-Rahmanur Rahim. Jadi musyrikin Quraisy kata, bagaimana satu Tuhan dapat menguasai seluruh manusia? Itu cara fikir mereka. Satu nak kuasai semua. Boleh ke? Kan sepatut ramai lah, barulah rasa confident sikit. Ini seorang dia. Itu cara fikir setengah manusia. Bukankah kalau kita kaji, kalau satu boleh menguasai semua, maknanya hebat lah. Hebat. Kalau perlukan jumlah yang ramai untuk kita nak kuasai orang ramai, maknanya satu dengan ramai, siapa yang paling kuat? Tentulah satu. Kalau mereka fikir. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat yang satu nampak ni lah. Mana ayat yang akan kita baca ini.
Menurut rekod Abi Abduha, apabila diturunkan ayat 163 tadi, yang anda baca tadi, orang musyrik berkata dengan nada mengejek, Tuhan itu satu, jika perkara ini benar, tunjukkanlah kepada kami buktinya. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardh. Kalau hangpa nak tahu, Tuhan aku Esa satu, tapi Tuhan itulah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menjadikan malam dan siang, lautan dan seumpamanya. Menjadi bukti bahawa walaupun satu, tetapi Tuhan itu maha berkuasa mengatasi Tuhan-Tuhan yang sebagaimana yang kamu sembah. Jadi dalil atau bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bawa sebelum dia hurai, dia datangkan mufradat. Penjelasan tentang mufradat ni, kalimah-kalimah. Mudah kita nampak sini. Perkataan waqtilafil laili wan nahar. Waqtilafil. Artinya dengan berlalu dan datang serta bertambah dan berkurang. Waqtilafil laili, berlalu dan datang serta bertambah dan berkurang. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam dan siang yang silih berganti dan berkurang. Ataupun waqtilaf ni pertukaran. Datangnya siang, kemudian siang kurang, datangnya malam, tambah malam, kemudian besoknya datangnya siang. Dan proses ini bila datangnya malam, kurangnya siang. Itulah bila datangnya siang, hilangnya, kurangnya malam. Proses ni berlaku sejak dulu sampai hari ini. Tuhan sebut dalam surah وَهُوَ الَّذِي surah Al-Furqan وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Dialah yang menjadikan malam dan siang bertukar. Liman arada an yadhakkara, bagi siapa yang nak ambil peringatan. Au arada syukura, siapa yang nak bersyukur. Itu tanda yang kejadian yang hebat, tuan-tuan. Bila kita tengok malam dan siang, malam dia gelap, dan apa yang berlaku pada waktu malam, sifat malam, macam mana aktiviti manusia makhluk kat dunia waktu malam, apa ada waktu malam, semuanya itu kalau dipikir akan membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila siang pula, aktiviti siang berbeza dengan malam. Apa yang ada pada waktu siang tidak ada pada waktu malam. Pergerakan manusia, pergerakan makhluk, proses-proses yang berlaku yang kita pernah sebut dalam surah Rahman, peranan pokok tumbuh-tumbuhan pada waktu siang, semuanya itu satu sistem yang berlaku. Bila mana berubahnya waktu malam dan siang, maka automatik sistem tu hidup manusia, pergerakan apa semua berubah. Kita tengok macam biasa ya, tapi tidak, tuan-tuan. Macam kita ni, kenapa musim lah ni malam jadi panjang? Panjanglah malam. Siang jadi pendek. Biasa dulu kita habis sembahyang pukul 6 suku boleh selesai dah. Ni pukul 6:35, 40 baru sembahyang subuh. Kelang kabut lah, tuan. Kelang kabut. Dan ni kalau di Timur Tengah sana musim sejuk. Musim sejuk malamnya panjang. Kalau bulan puasa, musim sejuk sonok. Kalau musim panas, jenuh. Dah panas, dia panjang siang. Semuanya ini ada hikmah. Hikmah. Satu sisi, tuan-tuan, Allah Ta'ala uji kita. Kamu waktu awal bolehlah, kamu kerja, kamu mari pukul sembahyang subuh pukul 6. 6. Sempat jemaah. Ni 6:30. 6:30. Kalau kelang kabut nak pergi kerja tu, macam mana kita nak ajak aku boleh sembahyang subuh jemaah? Contohnya bagi yang duk sembahyang subuh jemaah. Ada yang tak sempat dah sebab kerja. Ada yang boleh ajak. Dia kata, saya persiap awal-awal. Saya naik motor keluar pergi sampai kat masjid, saya berhenti sembahyang jemaah. Lepas tu saya pergi kerja. Itu yang maknanya dia boleh ajak waktu dia. Jadi dia tak terlepas dah
fadilat dia sembahyang subuh jemaah di masjid. Tak sempat ustaz nak sembahyang jemaah sebab subuh lewat. Subuh lewat. Ataupun pergi sembahyang tempat kerja. Maknanya perubahan waktu ni, masa kita terpaksa adjust kehidupan kita, rutin kita. Terpaksa. Sama ada kita nak keluar daripada kebiasaan kita, ataupun kita nak istiqamah dengan apa yang kita buat. Walaupun musim sejuk, walaupun musim panas, amalan yang kita buat tu akan berterusan. Itu contoh kecil. Kemudian malam, tuan-tuan, kalimah malam. Al-Layl ni kalau kita buka dalam Quran, dia punya sebutan dia lebih kurang dalam 74 kali. Al-Layl dengan alif lam. Kemudian tanpa alif lam, Lailan 5 kali, Lailah 8 kali. Banyak. Kemudian perkataan siang pula 54 kali. An-Nahar, siang. Kalau An-Nahar, sungai. Jangan tertukar tu. An-Nahar makna siang, lawannya malam. Kadang disebut Al-Lail, dalam ayat disebut Al-Lail. Kadang disebut Al-Lailah, Lailatul Qadri. Kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, Al-Lailu ataupun Al-Laili, Al-Lailah makna malam. Kalau Lailan pun malam. Wallazi asra bi'abdihi. Subhanallazi asra bi'abdihi Lailan. Lailan pada waktu malam. Cuma ulama kaji kenapa sebut apa beza Al-Lailu dengan Al-Lailah. Jadi ada pandangan kata Al-Lailu bila sebut malam, Al-Lailu dia lawan kepada siang. Malam lawan dia siang. Kalau sebut Al-Lailah atau Lailatun, Lailatun ialah malam lawan kepada hari. Hari ni maknanya terbit matahari sampai tenggelam. Siang lah, tu hari. Kalau malam, waktu malam. Jatuh matahari sampai terbit matahari. Itu waktu kita panggil waktu malam. Wallahu a'lam. Ada juga mengatakan Al-Lailah ialah mufrad, satu. Al-Laili jamak. Itu di kalangan ulama yang mengkaji perkataan-perkataan yang sama tapi dalam Al-Quran tapi datang dalam bentuk yang berbeza. Lailun, Lailah, Al-Lail. Okey, ada kongsi lah. Kemudian Al-Fulki. Dalam ayat yang menyebut Al-Fulk. Ful artinya kapal. Dalam Quran disebut 23 kali. Dalam ayat yang kita baca ni, wal fulkil lati tajri, dan kapal yang berlayar di lautan. Al-Bahri ni laut. 23 kali disebut. Kapal dengan bahasa lain ayat Safina. Safina tu pun kapal. Sufun. Wa batha fiha min kulli dabah. Artinya wabassa ni tersebar ataupun membiak. Fiha di muka bumi min kulli dabbah. Artinya Allah Ta'ala menyebarkan dan mencipta pelbagai jenis haiwan di atas muka bumi. Manusia dapat menungganginya untuk berjalan di atas muka bumi untuk mencari rezeki dan menggunakannya untuk membawa bebanan. Selain daripada itu, ia juga membekalkan daging dan susu. Dabbah ni setiap yang melata di atas muka bumi, haiwan. Quran ulang kalimah dabbah lebih kurang 14 kali dengan mufradnya. Kalau dawab, jamak kepada dabbah, plural. Dabbah satu, kalau dawab itu adalah plural. Diulang lebih kurang dalam 4 kali dalam Al-Quran. Kemudian ungkapan wa tasrifir riyah. Tasrif artinya menukarkan arah angin ke selatan, ke utara dan menukarkan udara kepada panas dan sejuk. Ia juga mengarahkannya ke pelbagai sudut yang dikehendakinya. Itu antara bukti nikmat Allah Ta'ala
kekuasaan Allah Ta'ala ialah mengalihkan angin atau mengarahkan angin. Angin timur, kita panggil lah ni musim timur. Musim timur, kalau orang Kedah ni, dulu dia musim mengerat. Musim ambil padi. Lah ni musim ambil padi. Tapi dah tak sama lah macam tu. Kalau masa kita kecil-kecil dulu. Kalau musim timur ni, kau serang. Dia orang kata pakai kerat padi. Lepas tu, bendang pun akan kering. Bakar jami. Bakar jami pakai duit cari ikan. Bendang akan kering. Itu dululah. Orang main wow. Padang bola. Apa tu. Kat tempat anak tu. Bendang dia akan, kalau budak-budak dia akan jadikan padang bola. Sawah. Setengah tempat yang ayak dia tak sampai tu, dia akan jadi tanam temikai. Belah anak kampung sebelah sana. Musim hujan ni, dia buat padi. Musim kemarau, dia buat temikai. Kalau budak-budak yang kering tu, kita main jadi padang bola. Kayu. Dulu tak macam sekarang lah. Tak ada suasana tu, tuan-tuan. Lah ni tak tahu musim dah. Tapi lah ni musim timur lah. Pagi-pagi angin sonok. Anda tak pasti sini. Tapi kalau balik kampung, sebelah Yan tu. Pagi-pagi angin sonok, angin timur. Lepas pukul 10, sebelah dia panas. Mari petang nak malam, dia angin. Hujan pun jarang. Okey. Tasrif riyah mengalihkan angin. Ada angin timur, ada angin barat daya, ada musim angin sejuk, ada musim angin daripada laut ke darat, dia jadi panas. Itu semuanya antara bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Kemudian disebut ariyah. Ariyah ni tuan-tuan, angin. Ariyah ialah jamak. Rih adalah mufrad. Rayahatu rih. Riyah jamak. Biasanya kalau riyah ni sesuatu yang baik. Kalau rihin sar-sar. Banyak Quran guna. Angin yang membawa bencana dengan lafaz mufrad. Rihin sar-sarin atiyah. Angin yang orang kata sejuk. Yang membawa musibah atau membawa azab kepada kaum Nabi apa ya? Kaum terdahulu. Jamak dia riyah. Quran sebut lebih kurang dalam 10 kali ungkapan riyah. Rih 4 kali. Was-sahabil musakhkhar. Was-sahab ialah awan. Artinya awan. Al-musakhkhar yang tunduk. Awan yang tunduk kepada perintah Allah. Awan ni makhluk tuan-tuan. Dan semua makhluk. Siwa Allah makhluk. Selain pada Allah semua makhluk. Dan semua makhluk Tuhan cipta. Dan setiap mereka tertakluk dengan kehendak kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun makhluk. Sebab itu yang kita sebut kalau masih ingat pergantungan kepada Allah dalam hidup kita tuan-tuan sentiasa. Sebab kita tak tahu penggantungan, orang kata pengharapan, mohon perlindungan pada Allah Ta'ala sentiasa. Sebab kita tidak tahu. Kadang-kadang benda yang kita tidak sangka boleh memberi mudarat kepada kita. Anda pernah sebut dulu. Kerana paku kecil je. Paku kecil je. Dia boleh jadi musibah yang besar kepada seseorang. Kita bawa kereta tengah laju. Ada paku tengah jalan. Turut bocor tayar. Sikit je. Kalau Allah Ta'ala kehendaki untuk kata menurunkan azab atau musibah kepada manusia, kita minta berlindung. Lepas tu bila naik kenderaan, baca doa. Bila keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Pergantungan kepada Allah Ta'ala ni sentiasa. Sebab setiap makhluk ni boleh menjadi musuh ataupun tentera Allah untuk membinasakan musuh-musuh dia ataupun siapa yang dikehendaki. Dan berlaku. Kerana berlaku dalam hidup kita. Semalam jumpa seorang tua. Pakcik ni rajin masjid. Kalau nak balik kampung, kalau asar selisih dia naik motor pergi masjid. Lorong Jumaat. Kadang jumpa duduk sembang kita balik sini sekarang. Malam singgah, dia keluar rumah. Keluar rumah duduk atas wheelchair. Pangah lama tak nampak. Allah Ustaz. Macam ni lah kata, kadang-kadang kita
Dan kepala kita tu perancangan banyak. Umur dah 60 lebih lah. Banyak benda kita nak buat. Dia orang ada duit lah. So, tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku masa depan. Kenapa ni? Rupanya dia kata, Ustaz, gearbox saya masalah. Gearbox ni, gearbox problem. Kenapa? Satu hari dia kata duduk, jatuh. Mula-mula dia rasa dah, tapi sekali tu dia kata, orang wheelchair ni, tu biasalah tu, bila dia buat kerja. Dia bangun, dia nak duduk, dia melosok. Dia tak long. Terosok belakang, jatuh ke bawah. Jatuh bawah, terduduk tuan-tuan. Bayangkan, dalam keadaan kita badan besar. Kita cabut ni. Pergi jumpa doktor pakar, dia kata pakar tak boleh nak buat apa dah. Nak repair, nak operate tak boleh, benda tu dalam. Bukan luar je, bukan boleh masuk, dia akan fit lah. Banyak benda nak operate. Jadi macam ni Azad. Duduk pun tak boleh sakit, duduk atas ni pun tak boleh lama ada sakit. Diri pun tak boleh dah. Berjalan pun tak boleh. Gagah duduk juga dia kata nak buat macam mana. Kita fikir Allah, tak apalah, cik duduk lama lah kata. Tak apalah, dia usia lama lah. Orang baik, insyaAllah. Ujian. Dan ujian ni boleh berlaku kepada saya dan semua. Tapi kita kalau boleh, kita nak kita diuji tu dalam keadaan kita dah, orang kata dah usaha, dah buat segala amalan baik. Maknanya kita dalam zaman hidup kita ni, kita buat kebaikan. Buat kebaikan. Maknanya dalam track lah, track yang benda amalan baik kita buat. Diuji tu mungkin ada hikmah. Sebab tu anak pesan kat budak-budak sekolah ni. Anak-anak muda tuan-tuan. Kita ni bapa-bapa atu-atu dah. Nak buat amal, nak ibadat, nak sembahyang ke apa waktu muda. Waktu muda. Sebab kita yang pertama, kita tak tahu kita sampai tua dah. Yang kedua, adakah usia kita tua, kita mampu, kita masih sihat, kita ada kekuatan untuk nak beramal, nak sembahyang, nak puasa, nak baca Quran, nak pergi masjid apa semua. Waktu muda, waktu yang terbaik. Waktu tua tak larat dah tuan-tuan. Sakit lutut, longgang sana, longgang sini, mata rabun tak nampak, semua naik. Tak boleh nak buat banyak. Nak tapi tak boleh. Tapi untunglah tuan-tuan masa muda tuan-tuan kita beramal. Bila dah usia lanjut kita tak boleh nak buat. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala masuk pahala. Keinginan kita nak buat tak boleh. Sedangkan amalan tu kita dah buat lama dah. Tapi bila sampai satu tahap nak pergi masjid tak boleh Ustaz. Tak larat dah. Tak boleh nak ni. Tak boleh nak duduk lama. Nak berjalan pun tak boleh. Duduk baring je. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kira amalan baik itu kita sebut macam ekon pencen lah masuk. Ekon pencen. Itulah. Sikit kita habiskan satu ayat lagi. Bainas sama'i wal ard. Kalimah biasa kita jumpa. Baina antara langit dan bumi. As-sama' ni langit tuan-tuan. Ini perkataan biasa kita jumpa. Diulang dalam Quran kita 120 kali. As-sama'. Jamak dia as-samawat. As-sama'u 120 kali, as-samawat 190 kali. Oh, banyak tu. Wal ard, bumi 365. Bumi disebut satu ya, al-ardu, satu bumi. Langit dengan kalimah jamak atau plural. 365 kali. Kalau yang terakhir, la ayatin liqaumi ya'qilun. Semua ini yang disebut dalam ayat ini, lebih kurang 9 ke 10. Tanda-tanda, dalil-dalil bukti kekuasaan Allah Ta'ala, kita akan bincang nanti. La ayat, sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan daripada kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kaum yang memikirkannya. Ya kaum yang qilun, untuk kaum yang memikirkan. Ayat ialah jamak tuan. Kalau satu dia bagi ayatun. Kalau ayat-ayat, ayatun. Dia panjang. Ayatun, ada ta buka kat belakang tu. Kalau ta bulat, ayatun, ta marbutah, satu dalil atau satu tanda. Tanda kebesaran atau bukti ataupun dalil. Sama ada ayat Al-Quran yang kita baca. Ulama kata, bukti kekuasaan Allah, dalil-dalil kebenaran ini sama ada Quran, ayat maqru'ah atau masturah yang kita baca.
Dan juga ayat manzurah, ayat-ayat yang kita boleh tengok. Tanda-tanda kebesaran yang Allah Ta'ala yang boleh kita tengok dengan mata kita. Kita fikir. Banyak tuan-tuan, terlalu banyak. Terang menang. Lailaha kanahariha. Siang, malamnya macam siang. Bukti kewujudan kekuasaan Allah Ta'ala terang. Cumanya, manusia fikir ataupun tidak. Kalau dia fikir, dia kaji, dia takkan menderhaka kepada Allah. Dia akan semakin dekat dengan Allah. Dia akan yakin dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Masalah hari ini, manusia tidak kenal Allah. Sedangkan itulah asas akidah. Awaluddin ma'rifatullah. Asas. Kata ulama, kalau kita kenal, kita tahu itu perintah. Kemudian kita tidak tahu siapa yang memerintah. Biasanya orang akan buat lebih kurang. Ni siapa sobat? Buat lebih kurang lah. Patah lagi dia orang ada kedudukan. Tapi kalau kita kenal siapa yang bagi arahan dulu, kemudian kita tahu arahan dia, orang akan buat sungguh-sungguh. Ini bukan calon-calon arahan ni. Orang suruh buat, siapa buat? Tak tahu. Buat ikut suka. Tapi kalau kita kenal siapa yang bagi arahan, kemudian arahan tu, maka kita akan buat sungguh-sungguh. Yang bagi arahan siapa? Agung. Contohnya, Sultan bagi surat minta kamu datang. Oh, Sultan. Kena datang. Siapa suruh? Tak tahu pakcik mana dia kata. Siapa dia? Jadi, biasa manusia akan buat lebih kurang. Jadi, begitulah manusia. Bila dia kenal Allah sungguh-sungguh, maka dia tak akan main-main dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kalau dia tidak kenal Allah, dia buat tak heran. Tuhan sesembayang, apalah. Itu yang ramai tak peduli apa yang Allah Ta'ala perintah. Sebab mereka tidak mengenal Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengenal Allah. Sebagaimana para sahabat mengenal Allah. Para awliya mengenal Allah. Itulah kita, tuan-tuan. Ya, kaum yaqilun, orang yang menggunakan akal berfikir. Yaqilun diulang lebih kurang 32 kali. Kadang-kadang kita jumpa taqilun. Yaqilun, mereka berfikir. Kalau ta tu, kamu berfikir. Itu bezanya, sama lah. Yaqilun, mereka berfikir. Taqilun, kamu berfikir. Kamu menggunakan akal. Wallahu alam, tuan-tuan, setakat ini dulu. Kita tak masuk keterangan apa lagi. Sebagai penjelasan kalimah-kalimah yang ada dalam ayat ini. Wallahu alam. Kemudian sikit sebelum berhenti, anak-anak, ada beberapa pengumuman. Yang pertama tentang tabung. Alhamdulillah ramai jemaah kita yang dah bagi tabung yang ambil dulu. Anda tak ingat, anda tak check lagi. Tapi mungkin ada lagi yang tak bagi. Kita ada lancar tabung baru. Ada yang komen tabung tu kecil. Kena nak buat tabung besar, tuan-tuan. Ada bawa cuma ini 10 ya. Tabung ni tabung sedekah subuh dan tabung Lailatul Qadar. Kita target lepas raya lah. Bagi dia raya budak-budak. Siapa nak ambil, ada 10 je hari ni. Boleh bawa balik. Tujuan yang pertama, kita nak cari dana lah. Yang kedua, anda nak kongsi, nak bagi peluang untuk semua. Kalau keluarga kita, anak kita, suami isteri, untuk ada saham di Mahat. Dan yang ketiga, latihan untuk infak. Latihan. Caranya mudah, tuan. Kalau ada anak cucu, sebelum pergi sekolah, bagi kat dia sekupang ke 2 kupang. So, dia masuk. Mungkin dengan tarbiyah ni, anak kita biasa untuk sedekah. Sedekah untuk masjid ke, untuk tahfiz ke, untuk kerja-kerja Islami ni. Jadi dia ringan tangan. Dia tidak bakhil. Bakhil ni satu penyakit, tuan-tuan. Kalau tidak dilatih, penyakit tu akan kekal dalam diri seseorang. Jadi sebenarnya pemurah ni dia tidak mengurangkan rezeki. Cuma keyakinan kita terhadap sifat pemurah tu, dia bakhil. Jadi nak latih, nak buang sifat bakhil, kedekut tu, ada salah satunya cara latihan dari kecil. Jadi anak-anak tak kisah. Sampai ada kalanya anak, ayah nak duit, nak sedekah kat masjid, nak pergi Jumaat. Bagilah tu. Ayah nak pergi Jumaat, ada duit nak sedekah masuk tabung. Kalau cucu sebut macam tu, tuan-tuan, alhamdulillah. Ayah, cikgu minta sumbangan, ayah ada duit tak? Apa ni kita pun kerak sangat sumbangan sekolah ni. Alah, ayah bagilah sikit, dapat pahala kan. Kalau anak sebut macam tu, tentu jangan marah dia. Ayah bagilah tu. Kita pula sepatutnya. Itu tarbiyah yang berjaya. Jadi semuanya ni adalah
persiapan kita untuk keuntungan di akhirat. Dunia kita nak untung tuan, tapi akhirat kita nak juga. Akhirat biar lebih. Dunia tak apa. Dunia cukup je setakat kita hidup. InsyaAllah akhirat kita nak hidup lama. Itu tentang tabung tu. Kemudian yang ketiga, Anas nak mencari dana untuk kita nak buat rumah waden dan juga perpustakaan. Kalau siapa-siapa nak wakaf atau nak infak tu boleh jumpa Anas lah. Kita jumpa Ustaz Rashid pun boleh. Anggaran kos tu dalam 10K hingga 15K, tak banyak pun. Ada sikit ruang tu. Jadi situ buku-buku orang bagi banyak. Kita duduk letak dalam bilik tak teratur. Kita nak buat satu library yang selesa. Kitab-kitab yang banyak pun kita nak letak situ. Dalam bilik tu juga menjadi rumah tamu. Kalau ada orang datang, warden pun boleh duduk situ. Warden nak kahwin, nanti duduk situ lah. Satu bilik, kemudian ada bilik ayam. Kemudian kita letak library situ dan juga ada bilik untuk orang tamu kan, untuk warden kat situ. Bagi siapa yang berminat lah. Yang terakhir, pengambilan baru dibuka. Anak cucu tuan-tuan yang berminat boleh. Kita tak ambil ramai. Target tahun ni 10 orang cukup. Sebab dengan kemampuan kita. Biar kita ajak sungguh-sungguh lah. Alhamdulillah tuan-tuan, anak-anak kita ada yang dah habis dah. Yang lain sedang meneruskan pengajian mereka. Wallahu a'lam, yang baik pada Allah Ta'ala, yang kurang daripada kelemahan anak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilma. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayin fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.